Alhamdulillah, kamu sihat. Baik, biasanya pada hujung minggu pelbagai aktiviti yang kamu lakukan bersama dengan keluarga kamu, betul? Baik, cuba kamu nyatakan pada cikgu salah satu aktiviti yang biasa kamu lakukan bersama keluarga. Okey. Berkelah. Lain? Memancing. Memancing. Irfan? Berkemah. Bersantai. Okey, cukup. Terima kasih. Baik, berbagai aktiviti yang kita boleh lakukan bersama keluarga di hujung minggu. Baik, sebelum cikgu mulakan pelajaran hari ini, cikgu ingin memilih beberapa orang daripada rakan kamu untuk melakonkan satu lakonan secara spontan. Sebelum ni cikgu akan memilih beberapa orang daripada rakan kamu. Baik, ada yang nak cuba sebelum saya pilih? Okey, Irfan, Ififi. Okey, keluar. Bagus Lain? Okey, Aina, Batrisha, kamu datang depan. Lain lagi seorang cikgu nak. Okey, ada. Okey, datang depan. Terima kasih. Baik. Mereka ni akan cikgu bagikan kad arahan untuk mereka melakonkan secara spontan watak-watak yang telah cikgu senaraikan dalam kad tersebut. Arahan Baik, saya mula dengan Irfan. Baca dulu. Kemudian diikuti oleh Batrisha dan Suhaidah. Baik, sudah Irfan? Okey, Irfan bacakan watak yang kamu lakukan. Bacakan. Lakonkan watak seorang ayah membentang tikar lalu membaca surat khabar. Baik, saya bagikan tikar dan senaskah surat khabar kepada kawan awak Irfan. Okey. Aina, Batrisha. Lakonkan watak seorang ibu menyediakan makanan. Okey, untuk Aina. Dan lakonkan watak seorang anak bermain barang permainan. okey, Zaidah. Bagi cikgu kad balik. Cikgu nak semasa rakan-rakan kamu melakonkan, jadi cikgu nak awak beri perhatian terhadap lakonan mereka. Kamu dah perhatikan lakonan spontan dari rakan-rakan kamu. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Bagaimana dengan lakonan mereka bagi pendapat kamu? Bagaimana Umairah? Berdirilah. Baik, bagus. Ikmal, pandangan awak? Okeylah. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan awak. Boleh balik masuk ke tempat masing-masing. Baik, pada pandangan kamu, apakah tajuk pelajaran cikgu pada hari ini? Siapa boleh cuba? Okey, kamu? Apa dia? Fatihah, kuat-kuat sikit. Berkelah bersama keluarga. Ikmal? Berkelah di tepi pantai. Berkelah di tepi pantai. Aktiviti yang dilakukan pada hujung minggu. Lagi ada yang nak cuba tak? Yasmin, apa tajuk yang sesuai
pada pandangan awak? Berkelah? Berkelah pada hujung minggu. Lain? Anas? Berkelah di tepi pantai. Baik. Ya, sebenarnya tajuk cikgu hari ini ialah mengenai berkelah di tepi pantai bersama-sama keluarga. Baik. Cuba kamu perhatikan gambar yang nak cikgu tampalkan di papan putih. Tadi kamu dah nyatakan pada cikgu bahawa tajuk pelajaran kita hari ini ialah apa dia? Berkelah di tepi pantai bersama keluarga. Baik, saya nak kamu perhatikan gambar yang telah cikgu tampalkan di papan putih. Ya, cikgu nak kamu nyatakan apakah aktiviti yang kamu lihat berdasar gambar tersebut. Siapa nak cuba? Ya, Yasmin. Berenang. Baik, aktiviti pertama berenang. Yang lain? Okey. Irfan. Melukis. Izlan? Membaca buku. Ya, membaca buku. Lagi? Ni, Amar? Berlari. Lain lagi nak cuba? Usna? Mendengar radio. Ya, bagus. Ini ialah beberapa aktiviti yang kamu lihat dari gambar yang telah cikgu tampalkan di papan putih. Biasanya kamu pergi berkelah pada hujung minggu bersama-sama keluarga. Cikgu nak awak nyatakan tempat-tempat biasa yang kamu pergi berkelah bersama-sama dengan ahli keluarga kamu. Orang lainlah cuba. Usna? Pantai Port Dickson. Lagi? Kamu? Pantai Morib. Sama lah Port Dickson tu Morib. Lain? Yang kamu tahu? Okey, Ana. Pantai Cerating. Lain? Ni, aman. Ya? Pulau Pangkor dan sebagainya. Itu ialah tempat-tempat berkelah yang biasanya kamu berkunjung bersama-sama dengan keluarga kamu. Baik. Berdasarkan pada aktiviti yang awak lihat tadi, cuba awak lihat, seorang lelaki dia sedang membaca buku sambil apa? Mendengar radio. Jadi kita boleh lihat seorang lelaki ni pandai menggunakan masa, iaitu sambil membaca dia apa? Mendengar radio. Jatuh pula. Baik, selain pada itu, pandai mengisi masa ataupun menghargai masa, apa yang boleh awak lihat? Nilai yang tak boleh kita dapat daripada gambar yang tampal. Okey. Menambahkan ilmu apa? Yang mana? Selain pada membaca buku, apa nilai yang lain? Ikmal. Menjaga kesihatan. Menjaga kesihatan? Berenang. Menjaga kesihatan berenang. Selain pada itu, kurang tepat, apa lagi? Usdah? Meeratkan hubungan keluarga. Baik, sebentar lagi cikgu akan edarkan petikan untuk kamu baca. Semasa saya edarkan petikan ni, kamu baca dengan teliti dan fahamkan sebelum kita mengadakan sesi soal jawab. Okey, kamu dah dapat, tolong baca. Sambil baca, kamu
mesti faham apa yang nak disampaikan oleh penulis dalam petikan tersebut. Tak cukup. Yang dapat terus baca ya. Lebih saya bagi adik ya. Dah. Baik, saya bagi masa dalam 3 minit untuk awak baca dan fahamkan petikan yang telah saya edarkan tadi. Baca dan awak fahamkan apa yang nak disampaikan dalam petikan tersebut. Baik, saya rasa cukup. Saya nak beri peluang kepada kamu, siapa yang ingin membaca dengan intonasi yang betul. Yang lain siapa nak cuba? Kak Fan, mula. Yang lain dengar. Petikan ni, sekejap ya. Petikan ni ialah mengenai apa dia? Ya, bagus. Karangan catatan. Cuba awak baca dengan intonasi yang betul. 19 Januari 2013 8 pagi. Saya sekeluarga bersiap untuk makan angin di Teluk Kemang, Port Dickson. Saya merasa sungguh seronok kerana kali pertama berkeliling ke Teluk Kemang. Sebelum bertolak, kami mengalas perut dengan 2 keping roti dengan secawan Milo. Ayah ingin membawa nenek yang baru pulih daripada sakit untuk bersiap-siap sambil menghirup udara segar di pantai. Dengar kawan baca. 10 pagi, kami tiba di Teluk Kemang. Ayah meletakkan kereta di kawasan letak kereta tidak jauh dari pantai. Kemudian kami mengangkat barang yang dibawa seperti beg pakaian, tikar, makanan dan pinggang mangkuk, lalu meletakkannya di bawah pohon pokok yang rendah. Kami dengan tulang membantu ibu dan ayah. Pemandangan tepi pantai sungguh indah. Pasir yang memutih dan angin bertiup sepoi-sepoi basah sungguh mendamaikan. 10:30 pagi, saya dan ayah segera bertukar pakaian. Kami mandi banda dengan seronok. Kami juga membina sebuah istana pasir dan permainan bola. Ayah mengambil gambar kami sekeluarga sebagai kenang-kenangan. 12:30 hari. Selesai mandi, kami berjalan-jalan di tepi pantai. Semasa berjalan-jalan, saya terjumpa cekerang yang cantik. Saya mengambilnya lalu menghadiahkan cekerang itu kepada nenek. Nenek memeluk saya dan mengucapkan terima kasih. Saya berasa sungguh terharu. Nenek pandai mengambil hati saya. Satu petang, setelah penat berjalan-jalan, kami menikmati makanan yang dibawa dengan penuh berselera. Kenikmatan makanan di tepi pantai sukar digambarkan. Selepas itu, kami mengemas barang-barang untuk pulang ke rumah. Kami bantu ayah membersihkan tempat berkelah dan membuang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan. Ayah mengambil rat tentang kebersihan. 1:30 petang, kami bertolak pulang ke Kuala Lumpur. Sepanjang perjalanan, saya dan abang berseronok bercerita tentang perkelahan tersebut.
Kami rasa besar hati kerana ayah berjanji akan membawa kami ke situ lagi jika ada masa lapang. Ya, bagus. Farid dapat baca dengan intonasi. Lagi seorang. Saya nak, siapa yang nak cuba dengan intonasi yang betul, lebih jelas lagi, ya? Siapa nak cuba? Yang orang yang biasa. Suada. Cuba. Baca kuat dan lantang, Suada. Sebelum bertolak, kami mengalas perut dengan 2 tepung roti dan sebuah limau. Ayah ingin membawa nenek yang bawa pulih daripada sakit untuk bersiap-siap sambil menunggu udara segar di tepi pantai. 10 pagi, kami tiba di Teluk Kemang. Ayah meletakkan kereta di kawasan letak kereta tidak jauh dari pantai. Kemudian, kami mengangkat barang yang dibawa seperti beg pakaian, tikar, makanan dan tinggal mangkuk dan meletakkannya di bawah sekolah pokok yang rendah. Kami pulang membantu. Nanti awak terangkan boleh? Awak terangkan. Ringkas ke? Terus tengah pagi, saya dan abang segera membuka pakaian. Kami maju kami juga mempunyai sebuah istana pasir dan bermain bola. Ayah yang bergambar abang sepatu supaya kena dengar. 12 hari. Selesai mandi, kami berjalan-jalan di tepi pantai. Semasa berjalan-jalan, saya terjumpa putra yang cantik. Saya memanggilnya lalu mengajarkan sejarah hidup kepada nenek. Nenek memeluk saya dan mengucapkan terima kasih. Saya rasa sungguh terharu. Nenek pandai ambil hati saya. Satu petang, setelah penat berjalan-jalan, kami menikmati makanan yang dibawa dengan penuh selera. Makanan dan pantai juga digambarkan. Selepas itu, kami mengemas barang-barang untuk pulang ke rumah. Kami membantu ayah membersihkan tempat pilau dan membuang sampah dalam tong sampah yang disediakan. Ayah ambil berat untuk bersihkan. 1:30 petang, kami bertolak ke Kuala Lumpur. Sepanjang perjalanan, saya dan abang seronok bercerita tentang perjalanan tersebut. Kami rasa besar hati kerana ayah berjanji akan membawa kami ke situ lagi jika ada masa lapang. Ya, bagus. Terima kasih pada Suhada. Tepuk tangan untuk Suhada. Baik. Suhada dapat membaca petikan dengan intonasi yang baik, yang bagus. Jadi, saya harap kamu semua dapat mengikuti cara pembacaan Suhada. Baik. Setelah kamu dengar 2 orang daripada rakan kamu bercerita, cikgu nak cuba kamu nyatakan pada cikgu, apakah sebenarnya yang nak disampaikan oleh penulis kepada kita berdasarkan petikan yang kamu baca tadi. Okey, Syafiq. Kita buat ringkasan, cara keseluruhan. Apa yang awak faham dengan petikan tersebut? Penulis dan keluarganya pergi bersiasat di Teluk Kemang, Port Dickson. Bersiasat bersama keluarga di Teluk Kemang, Port Dickson. Teluk Kemang, Port Dickson. Lain? Siapa nak sambung? Apa lagi yang diterangkan dalam petikan ni? Baik, kamu cuba. Selain pada penulis pergi bersama-sama dengan keluarga dia berkelah di pantai Teluk Kemang, apa lagi yang penulis menyatakan pada kita? Penulis merasa seronok dengan keindahan pantai. Penulis menyatakan rasa seronok dengan keindahan alam semula jadi, iaitu tempat berkelah je, iaitu di tepi pantai. Lain? Okey, cuba urai. Aktiviti yang dilakukan oleh penulis dan keluarga. Apa aktiviti yang dilakukan oleh penulis dengan keluarga dia? Membina sebuah istana pasir dan bermain bola. Membina istana pasir dan bermain bola. Baik. Selain daripada aktiviti itu, apa yang dilakukan oleh ayah penulis? Iqmal, cuba. Ayah penulis mengambil gambar penulis sebagai kenang-kenangan. Ya, ayah penulis mengambil gambar sebagai kenangan semasa mereka berkelah di pantai Teluk Kemang. Baik, saya akan edarkan latihan kefahaman. Saya bagi dalam masa 5 hingga ke 6 minit untuk awak mencari jawapan. Saya nak awak menjawab secara lisan berdasarkan latihan pemahaman.
Baik, siapa dapat terus tengok soalan-soalan yang telah cikgu sertakan. Cukup. Tak dapat pun dapat dia. Ada? Okey. Baik, cuba kamu perhatikan. Kita nak jawab secara lisan dulu. Ni berapa? Baik, semua dah dapat? Baik, cikgu nak awak perhatikan soalan-soalan yang telah saya sertakan berdasarkan petikan yang telah kamu baca tadi. Kita nak jawab secara lisan dahulu. Saya bagi masa 5 minit dari sekarang. Tak payah tulis, tengok aja dulu. Secara lisan, saya nak buat secara lisan dulu. Aktiviti menulis kita akan terus kemudian. Cari jawapan berdasarkan petikan yang telah cikgu edarkan. Tengok berdasarkan tu. Tulis je lah. Tengok petikan untuk mendapatkan jawapan awak. Tak perlu tulis, kita nak tengok cikgu nak cara lisan dulu. Baik dah? Saya rasa cukup. Kita bincang dulu soalan yang pertama. Mengapakah penulis berasa seronok pergi berkelah? Selain pada Ustaz. Okey, mau ni. Musni, cuba. Kamu. Jawab soalan yang pertama. Kerana ini, mengapakah penulis berasa seronok pergi berkelah? Penulis berasa seronok pergi berkelah kerana ini merupakan kali pertama dia berkelah di Teluk Kemang. Kerana inilah kali pertama dia berkelah di Teluk Kemang. Siapa boleh baiki balik ayat daripada kawan awak? Jawapan dia betul, ia bagus. Cuma penggunaan tata bahasa dia. Siapa boleh cuba? Siapa nak cuba? Irfan, cuba. Okey, Irfan, cuba. Baiki balik jawapan kawan kamu. Mengapakah penulis berasa seronok pergi berkelah? Penulis berasa seronok pergi berkelah kerana inilah kali pertama penulis berkelah di Teluk Kemang. Ya, jawapan yang tepat iaitu penulis berasa seronok pergi berkelah kerana inilah kali pertama mereka berkelah di pantai Teluk Kemang. Baik, soalan kedua. Ya, Mas. Ya, siapa? Iman. Soalan yang kedua, Iman. Tujuan percutian diadakan ialah kerana ayah ini membawa nenek yang balik dari sakit bersiap-siap sambil hidup udara segar. Ya, bagus. Dia tujuan penulis bawa berkelah ialah untuk membawa neneknya yang baru pulih. Maksud pulih? Dah sembuh daripada penyakit. Okey, soalan yang ketiga. Okey, Anas. Di manakah penulis dan keluarganya tinggal? Penulis dan keluarganya tinggal di Kuala Lumpur. Ya, penulis dan keluarganya tinggal di Kuala Lumpur. Ya, bagus. Ayat yang keempat. Soalan keempat. Aman. Apa yang dihadiahkan oleh penulis kepada neneknya? Hadiah yang diberi oleh penulis kepada neneknya adalah cengkerang. Adalah cengkerang yang dijumpai di mana? Yang dijumpai di tepi pantai. Tepi pantai. Yes. Soalan seterusnya siapa nak jawab? Baik, Usna. Baca soalan dulu, Usna. Siapakah yang pandai mengambil hati penulis? Neneknya yang pandai mengambil hati penulis. Ya, neneknya yang pandai mengambil hati penulis. Dan soalan yang terakhir. Okey, Iman. Mengapakah ayah penulis mengambil gambar sekeluarga ketika berada di Teluk Kemang?
Ayah penulis mengambil gambar sekeluarga ketika berada di Teluk Kemang untuk kenang-kenangan. Untuk dijadikan kenangan. Ya, bagus, awak dah dapat jawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang cikgu. Baik, aktiviti seterusnya yang kita akan lakukan ialah mengadakan aktiviti berkumpulan. Cikgu akan edarkan kad lembaran kerja bersama kertas manila kad. Edarkan satu-satu. Tak cukup bagi dengan dua orang lagi. So ada. Baik, setiap kumpulan cikgu akan edarkan kertas manila untuk kamu menulis hasil perbincangan bersama kawan-kawan kamu. Baik, semua dah dapat lembaran kerja dan kertas manila? Baik, dengar dulu arahan daripada saya. Baik, cikgu nak kamu lihat dulu lembaran kerja yang telah saya edarkan. Semua dah dapat? Baik. Pertama sekali kita lihat makan angin. Cuba awak lihat lembaran kerja yang cikgu beri. Berikan makna simpulan bahasa dan kemudian bina ayat berdasarkan simpulan bahasa tersebut. Baik, simpulan bahasa ni kita boleh peroleh daripada petikan yang kamu baca tadi. Ingat tak makan angin yang kita baca tadi dalam petikan mengalas perut, ringan tulang, sepoi-sepoi bahasa, ambil hati dan besar hati. Jadi dalam setiap kumpulan cikgu akan edarkan pen marker untuk kamu menulis jawapan hasil perbincangan bersama rakan kamu mengenai makna simpulan bahasa dan ayat yang kamu bina. Setiap kumpulan perlu membina ke-6 ayat berdasarkan simpulan bahasa. Baik, boleh mulakan sekarang. Berbincang bersama dengan ahli kumpulan. Ahli kumpulan diingatkan semua mesti memainkan peranan masing-masing. Cepat sikit. Saya bagi masa dalam 6 minit dari sekarang. Sebelum kita dengar hasil perbincangan dari rakan-rakan awak. Terus tulis kat mana lah ni? Tulis semua tu. Tak payah. Berdiri apa dia? Tak payah tulis tu. Baik, kamu tak payah tulis kat lembaran kerja. Saya nak tulis di kertas manila hasil perbincangan bersama dengan rakan awak berdasarkan lembaran kerja yang cikgu beri. Tak payah. Okey, makan angin apa makna dia? Seorang kena jadi ketua kumpulan. Tulis kat manila yang cikgu beri. Irfan bincang, Irfan. Gunakan pen whiteboard. Tak nak. Tak payah. Mana ada masa. Terus pada. Maksud apa? Makan angin. Setiap ahli kumpulan mesti bekerjasama untuk menyumbang idea masing-masing. Tuliskan makna dia sekali. Okey, makna makan angin. Dia tulis apa maksud dia. Apa maksud yang awak faham makan angin? Tulis kat situ terus.
Di bawah simpulan bahasa, kamu bina ayat sendiri. Ya. Buat satu ayat setiap satu kumpulan, tapi semua ada 6 ayat ya. 6 ayat berdasarkan 6 simpulan bahasa. Cuba sikit yang kumpulan ni. Irfan terus tulis sini, Irfan. Cepat sikit. Orang lain tulis tak boleh. Lambat awak tulis. Tulis cepat sikit. Saya pun tulis lambat. Tulis cepat sikit. Cepat sikit lah masa kita. Buat ayat menggunakan maksud apa ni? Minggu lepas. Makan angin. Maksud dia tulis sini. Makan angin betulnya. Okey, yang lain cuba fikir apa ayat yang sesuai. Jangan awak tak ambil main peranan Apa yang sesuai yang awak boleh bina ayat berdasarkan makan angin. Cepat sikit. Cepat sikit. Setiap kumpulan membina 6 ayat berdasarkan 6 simpulan bahasa yang diberi. Tak apa terus Datuk. Boleh. Dia bukan nak kira cantik, dia nak kira objektif awak tercapai ke tidak. Tak payah cantik. Orang yang kedua apa? Cepat sikit. Cepat sikit tulis. Baik, setiap ahli kumpulan berilah. Kalau awak tak beri, jadi susahlah kawan nak tulis. Cepat tulis. Kami sekolah pergi bersiap-siap. untuk makan angin. Dah, tulis cepat. Cepat sikit. Ayat yang kedua awak pula. Saya ketiga. Cepatlah. Tak kira ketiga, tulis saja dia. Cepat-cepat sikit. Ayat yang ke-6 besar. Tak payah yang ke-6 tu awak bagi aja. Okey. Malas perut. Cepat sikit. Okey, ayat dia. Sebelum bertolak ke pantai, ibu mengambil Amir mengambil 2 keping roti sebagai mengalah perut dah lah. Amir mengalas perutnya dengan 2 keping roti dan sedara bila sebelum ke sekolah. Dah jawab lah. Baik, bergerak yang kedua pula. Cepat. Saya makan kuih lapis untuk mengalas perut mengalas. sebelum pergi berkelah. Dah ada cepat. Kelas pandai pun tak ada. Okey, tulis yang kedua. Cepat dia. Sebelum berbuka. Cepatlah, ya Allah. Siapa yang tulis cepat? Dia lah. Bukan semua. Seorang bagi ayat, seorang tulis. Tak apa, 3-3 pun boleh, asalkan awak tu cepat sikit tulis cepat. Kelas pandai. Tulis tepi dia makanan yang dengan tulang tak apa. Rajin. Husna seorang murid yang ringan tulang. Saya dah bagi jawapan. Dah baru yang kedua ke? Yang lain ni berilah kawan. Bina ayat sama-sama. Jangan agak ketua saja. Ni apa yang mengalah perut? Senang mengambil 2 keping roti sebelum pergi mana mengaji ke. Okey, mengalah perut. Isi.
Baik, kumpulan mana yang dah siap? Cepat sikit. Janganlah lambat. Ya Allah, lambatnya. Awak tulis lambat. Bagi orang lain tulis. Saya makan buih. Ya Allah. Ambil roti ke? Untuk mengalah dah lah. Ini ringkas saja. Sikit pun boleh. Iyalah, tak ada masa. Besarlah tulisan awak. Waktu cuti. Membersihkan kawasan. Bersihkan apa? Bersihkan kelas. Ya Allah, baru 3 apa? Baik, saya nak kumpulan pertama nanti dia bentangkan ayat yang pertama. Yang kumpulan kedua, ayat kedua. Kumpulan ketiga untuk ayat ketiga. Kumpulan 4, ayat 4. Dan kumpulan 5 untuk ayat kelima. Dan yang akhir sekali, ayat ke-6. Sekarang tulis yang tu. Supaya bahasa. Kalau tak buat ni, sambung belakang. Boleh. Supaya bahasa. Bahasa yang baik, semua perhatian pandang depan. Cuba tengok ayat dari kawan kamu, iaitu dari kumpulan pertama. makan Pandang angin. sana. Makan angin maksudnya bersia-sia. Ayat, Amin dan keluarganya makan angin di Pulau Langkawi pada cuti sekolah yang lepas. Okey, seterusnya. Mengalas perut maksudnya makanan yang Yang lain tolong tengok. sekadar untuk mengisi perut. Ayat, Amin mengalas perutnya dengan 2 keping roti dan secawan susu sebelum ke sekolah. Rengan tulang maksudnya rajin. Ayat, Adam rengan tulang membersihkan kelasnya ketika gotong royong diadakan pada minggu lepas. Sampai bahasa, angin yang bertiup secara perlahan. Ayat, Farid berasa tenang kerana angin yang bertiup sampai bahasa sungguh mendamaikan di tepi pantai. Okey. Baik. Terima kasih pada kumpulan pertama. Tepuk tangan untuk kumpulan pertama. Baik. Kumpulan pertama dia dapat menghabiskan semua kesimpulan bahasa. Baik, saya jemput kumpulan yang kedua pula. Cepat sikit. Makan angin. Buat sikit pandang-pandang. Awak kan biasa berlakon. Makan angin bermaksud Yang lain tolong beri perhatian. Dengar ayat kawan. Cukup, jangan berhenti, jangan menulis lagi. makan Buat sikit. angin maksudnya bersia-sia. Ayat, kami sekeluarga pergi ke Pulau Tiaman untuk makan angin. Mengalas perut, makan sedikit. Ayat, saya makan sekeping roti untuk mengalas perut. Ringan tulang bermaksud rajin. Ayat dia, Ali seorang yang ringan tulang kerana dia selalu membantu ayahnya. Sepoi-sepoi basah. Angin tiup secara perlahan-lahan. Angin bertiup sepoi-sepoi basah semasa kami di pantai. Yang lain tolong beri perhatian. Dengar, cukup dah yang ayat awak dah bina tu. Dengar kawan punya ayat. Pandai mengembirakan seseorang. Saiful pandai mengambil hati kawan-kawannya. Besar hati, bangga ataupun bergembira. Azri besar hati kerana telah mendapat 5A dalam UPSA. Ya, bagus. Untuk tepuk tangan untuk kumpulan yang kedua. Seterusnya kumpulan ketiga. Ketua dan wakil dia, cepat sikit. Tak apa, awak bentangkan sebanyak mana yang awak dapat cukup. Kalau awak dapat 5 lah. Kalau dapat 4 tak apa. Kita nak dengar setiap ahli kumpulan. Ke depan sikit. Okey, cepat sikit baca. Pandang depan. Awak pandang depan. Makan angin, bersia-sia.
Ayat. Ayah telah merancang untuk makan angin di Port Dickson pada cuti akan datang. Mengalas perut. Makan sekadar sedikit untuk mengisi perut. Ayat. Farid makan sekeping roti untuk mengalas perut sebelum ke sekolah. Ringan tulang. Rajin. Ayat. Ahmad sering dipuji oleh ibu bapanya kerana sikapnya yang ringan tulang. Baik, tepuk tangan untuk kumpulan ketiga. Walaupun dia tak sempat nak habis, tapi kumpulan ni sikap mencuba ada Baik, seterusnya kumpulan keempat. Ketua dan wakil dia. Cukup. Seterusnya kumpulan keempat. Kamu dengar Makan angin, maknanya bersiar-siar. Ayat, kami sekeluarga pergi makan angin di Pantai Murid pada minggu lepas. Mengalas perut, maknanya makan sedikit. Ayat, kami mengalas perut dengan 2 keping roti sebelum ke Terengganu. Ringan tulang, maknanya rajin. Ayat, Husna seorang yang ringan tulang kerana selalu menolong guru-gurunya. Sepoi bahasa, maknanya angin bertiup perlahan. Ayat, semasa kami berada di bahagian angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Ambil hati, maknanya menjaga perasaan. Ayat, ayah pandai mengambil makna hati. Ayah pandai mengambil hati ibu dengan memberinya seutas rantai emas. Besar hati, maknanya gembira. Ayat, kami besar hati kerana ayah membawa kami ke Turki pada tahun ini. Ya, bagus. Kumpulan keempat. Tepuk tangan untuk kumpulan keempat. Kumpulan 4 ni dah berjaya menghabiskan kesemua simpulan bahasa. Okey. Kumpulan kelima, kita dengar kumpulan kelima pula membentang hasil kerja dia. Ada atas. Makan angin, maksudnya bersia-sia. Ayah memilih Pulau Pakus sebagai destinasi untuk makan angin bersama keluarga. Mengalas perut, maksudnya makan dalam kuantiti yang sedikit. Farid meminum secawan Milo untuk tinggi ke sikit kawan. Tinggi ya. Ringan tulang, maksudnya rajin membantu. Aina sering dipuji oleh guru-gurunya atas sikapnya yang ringan tulang. Jangan gelak. Sepoi bahasa, maksudnya bertiup secara perlahan-lahan. Angin di tepi pantai bertiup sepoi-sepoi bahasa pada waktu petang. Ambil hati, maksudnya perkara yang boleh menyenangkan hati seseorang. Ayat, Amira pandai mengambil hati orang dengan senyuman manisnya. Okey, terima kasih kumpulan. Ada lagi satu. Okey. Berbangga, ibu dan ayah Siti berbesar hati kerana telah mendapat keputusan yang cemerlang. Okey, terima kasih kepada kumpulan kelima. Dan yang akhir sekali, kumpulan 6. Makan angin bermaksud bersia-sia. Ayat, kami sekeluarga makan angin di Pantai Port Dickson pada cuti persekolahan yang lepas. Mengalas perut bermaksud Nanti awak boleh tengok kat video lah. Azri mengalas perutnya dengan memakan sekeping roti dan secawan Milo. Ringan tulang. Yang lain tolong dengar lah, jangan cakap lagi. Bisa ringan tulang dengan membantu ibunya membersihkan rumah pada hujung minggu. Sepoi bahasa bermaksud angin yang mendamaikan. Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa di tepi pantai. Besar hati bermaksud gembira. Sofia berasa besar hati kerana mendapat hadiah daripada ayahnya. Ya, bagus. Terima kasih juga saya ucapkan pada kumpulan yang ke-6. Ya, tepuk tangan untuk kumpulan yang terakhir ni. Sebagai kesimpulan daripada perbincangan daripada rakan-rakan kamu, cikgu dapati pertama sikap kerjasama. Wujud sikap kerjasama yang bagus dengan kawan kamu. Kemudian dari segi membina ayat, kamu boleh membina ayat dengan baik, iaitu adanya subjek, predikat dan uraian. Kekemasan saya lihat dari kumpulan kelima. Cuba kita lihat lagi sekali hasil kerja mereka. Enggak, Aina? Dalam masa yang singkat, kumpulan ini dapat menyiapkan tugasan yang diberi dalam keadaan yang kemas. Ayat yang dibina mengikut struktur ayat yang dikehendaki, iaitu ada subjek, ada predikat dan ada uraian. Tahniah sekali lagi saya ucapkan
kepada kumpulan ni. Baik, tadi cikgu dah berikan kamu lembaran kerja. Tugas kamu menyiapkan lembaran kerja tersebut sebagai kerja